Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan hadirin mukminin. Pertamanya kita merafakkan, memanjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal, kerana dengan izin Allah kita dapat malam ini. Lama saya tak main ni. Ini kita timbul kembali. Kan? Dulu kita dalam pusingan usrah 12 masjid. Kemudian kerana keterbatasan waktu dan masa, kita tak dapat bersama dengan tuan-tuan. Walau bagaimanapun, masjid ini merupakan di antara masjid yang teguh berpegang dengan ajaran dan fahaman ahli sunnah wal jamaah, walaupun dia berada di kawasan yang kita katakan agak panas. Okey, terima kasih kepada Tuan Imam, dan kita mendoakan agar masjid ini jamaahnya tetap teguh, sabat, tetap di atas as-sunnah. Walaupun berlaku apa pun. Kerana apa tuan-tuan? Kerana sunnah itu akan tetap berada di atas muka bumi ni, walaupun orang cuba untuk menghalang. Sebagaimana Allah kata, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dan Allah Ta'ala mengutuskan Rasulnya dengan membawa al-huda. Kata Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, al-huda di situ maknanya Islam. Wa dinil haqq, agama yang benar itu maksudnya amalan salih. Jadi Allah menghantar Rasul untuk membawa agama Islam dan mengajar amalan yang salih. Dan manusia, kata Allah, bila Nabi bawa ni akan ada orang yang tak suka. Tetapi Allah kata liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Dia akan memastikan agama ini dipelihara dan dijaga walau karihal kafirun, walaupun tidak disukai oleh orang kafir. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Dan mereka itu cuba untuk menutup cahaya Allah. Maknanya cuba nak halang agama ni, cuba nak rosakkan agama ni, cuba nak matikan sunnah ini. Allah kata wallahu mutimmu nurihi, Allah akan pastikan agama ini dipelihara. Jadi kita tak payah bimbang, ni agama dia jaga. Kan? Kita jangan risau, insya-Allah Allah pelihara. Okey. Jadi tuan-tuan, untuk kuliah kita pada malam ini, kuliah khas kita pada malam ini, oleh kerana kita tak ada kitab yang kita baca dan tak ada tajuk yang diberikan, maka saya rasa elok sekiranya kita malam ini bincang. Saya pun tak akan ceramah panjang, kerana memang dalam jadualnya kita kosongkan malam ni, tapi kita nak isi jugalah. Dan saya akan berhenti untuk memberi ruang kepada sesi soal jawab, untuk menjawab beberapa soalan yang dikemukakan, sama ada yang telah masuk ataupun yang akan tuan-tuan tanya. Tetapi sebelum daripada itu, sedikit perkongsian pada malam ini. Saya nak menyentuh, sebagaimana yang saya janji, kita nak tengok bukan keseluruhan lah, tapi sebahagian kecil perkara-perkara yang bersangkutan dengan amalan orang Melayu yang ada sebahagiannya bercanggah
dengan akidah dan sunnah. Dan kita insya-Allah akan cuba tengok yang mana amalan-amalan ini dikumpulkan sebahagiannya oleh dua orang pensyarah kanan, profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kemudian mereka kumpulkan hasil daripada kajian itu dalam buku dan dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan alhamdulillah lah buku ni telah pun diterbitkan secara rasmi. Kan Dewan Bahasa ni kira agensi yang rasmi lah, kan. Dan kita pun beruntung kerana ketua pengarah Dewan Bahasa sekarang ini adalah orang Perlis dan juga antara orang yang mengaji dengan kita, kan. Jadi banyaklah buku-buku yang akan keluar nanti, buku-buku yang mengajar tentang sunnah. Jadi kita doakanlah. Sebab Dewan Bahasa ni dia bukan buku bahasa saja, dia buku agama pun dia keluar, kan. Jadi kita tak sangka wa makaru wa makarallah. Allah kata mereka merancang, Allah juga merancang. Wallahu khairul makirin. Dan sebaik-baik yang merancang itu Allah. Kita tak sangka bagaimana Allah Ta'ala nak mengangkat agama ini dengan dia meletakkan orang tertentu, dengan dia menjadikan sebab-sebab tertentu, akhirnya sunnah itu tersebar. Dan semua itu bukan kadang-kadang di dalam kawalan kita atau bukan dalam perancangan kita. Dia berlaku secara kebetulan. Kebetulan itu dalam takdir Allah. Kerana tak ada satu benda dalam hidup kita ni sebesar-besar apa pun, sehinggalah sekecil-kecil apa pun, melainkan telah ditulis oleh Tuhan, kan. Jadi kita beriman dengan benda tu. Pasal itu kita tak bimbang soal rezeki kita, ajal kita, hidup kita, mati kita, apa pun, termasuk agama kita, Tuhan dah jamin. Jadi yang pentingnya kita buat ni, kan. Soal berjaya tak berjaya, selamat tak selamat, jadi tak jadi, itu bukan kerja kita. Macam kita pergi cari makan, kan, tuan-tuan buka kedai, meniaga, mengaji sekalipun, kita tak tahu kesudahan dia macam mana, tapi kita buat niat yang betul, kerja betul, Allah akan tolong kita. Okey, insya-Allah, kan. Tu yang saya pegang. Berikutnya, kan, berikutnya antara yang saya nak ambil malam ni, yang menarik, yang sempat saya tengok, beberapa perkara yang diamalkan oleh orang Melayu sebagai pantang larang. Dan benda ni dia bukan cakap kosong, dia kajian universiti. Kajian universiti ni memang dia turun, pergi temu ramah, pergi buat kajian, pergi buat soal selidik, pergi jumpa orang, pergi tengok masalah tu. Ini bukan kira benda ni, saya nak katanya tak boleh siapa petikai. Takkan kot ada ke? Tak ada siapa boleh petikai. Pasal benda ni memang benda realiti, benda yang benar-benar jadi, bukan cubaan. Ni betul-betul. Sekali saya sebut, sebab tu saya suka main di sini, pasal di sini dia masyarakat kampung. Masyarakat kampung ni dia terkenal dengan akar khurafat tu. Kan? Orang berpekan ni dia moden sikit, dia mengarut pun ada lah cara dia mengarut tu, kan. Orang kampung ni ada cara dia sikit, kan. Itu kita nak tengok, kan. Okey. Tetapi dalam satu mesyuarat bersama dengan mufti, kita di Perlis ni, walaupun orang kata tak kuat sunnah ni, tapi dalam perbincangan tu kita kena sedar, tuan-tuan, di antara negeri yang paling kuat sunnah tak dapat dinafikan negeri kita. Dan ini antara benda yang hebat orang dulu buat, yang tu kita pujilah. Kita jangan sempitkan sunnah itu pada amalan-amalan ibadat yang kita duk bincang selalu tu, seperti tahlil ke, kunduri arwah apa tu satu bab lah. Tapi antara sunnah yang paling besar, bila kita sebut sunnah, dia berkait dengan akidah.
dan di Perlis kita kuat nak bab ni. Sebab itu tuan-tuan dapat rasa bahawa bomo kubur memang tak ada masa depan di Perlis. Kalau nak jadi bomo, dia kena keluar daripada Perlis. Pasal itu kalau tuan-tuan tengok di Perlis ni, amalan-amalan khurafat seperti perbomohan, menurun, kubur-kubur ni, boleh dikatakan amalan-amalan ni 90%-nya bersih. Kita tak ada. Setengah-setengah negeri dia jadi upacara tahunan kerajaan. Seperti di Pahang, di Johor dia ada hari Hol. Hol, H-O-L. Dia sebenarnya haul. Haul. Zakat tu. Setahun. Maknanya upacara nak memperingati kematian. Yang memang jelas tak ada dalam Islam. Pergi ke kubur ramai-ramai 2-3 tahun buat apa amalan ni, tak ada. Dan kita tengok di Perlis memang tak ada. Dan ini antara sunnah yang besar lah. Dan sebab itu kalau kita tengok amalan seperti pemujaan kubur, menghias kubur, boleh dikatakan di Perlis ni alhamdulillah secara jelasnya memang tak ada tempat. Kan? Walaupun kita kata amalan-amalan lain ni masih ada lah, seperti benda-benda yang tuan-tuan faham sendirilah kan. Tapi yang tu yang pentingnya. Yang tu kira okey kan. Tapi kita nak sebut juga amalan ni kod-kod masih ada. Okey. Bila kita sebut pantang larang, penulis buku ni dia bawakan antara punca orang Melayu buat pantang larang. Kan? Orang Melayu dia wujudkan pantang larang ni satu, yang ni yang berat ni, kerana faktor khurafat. Itu antara sebab wujudnya pantang larang dalam masyarakat Melayu. Saya buat contoh. Maknanya orang Melayu pantang larang ni benda yang tak boleh dilanggar, tak boleh dibuat. Itu dipanggil pantang. Pasal itu pantang larang. Dia tak ada pantang suruh. Pantang ni maknanya benda tak boleh buat. Jadi orang Melayu dia wujudkan pantang-pantang ni kerana kepercayaan khurafat. Sebab kita tak boleh nafikan kajian asal agama di tanah Melayu ni adalah daripada Hindu. Kepercayaan sebelum Hindu, animisme, jenis percaya pada benda-benda gaib ni. Macam tuan-tuan tengok orang asli kan, ketui batu, pokok besar, busut. Yang ni dia panggil animisme, kepercayaan kepada benda-benda mengarut ni. Kan? Tak boleh langkah busut. Tak boleh pijak tanah. Yang ni semua ni dia ada kepercayaan khurafat lah. Pengaruh ini menyebabkan orang Melayu buat pantang larang. Dan amalan-amalan orang Melayu pun kebanyakan seperti langkah bendul, basuh kaki pun semua. Kita tengok dia sebut satu persatu. Wujud kerana ni lah. Kerana kepercayaan khurafat ni, tak boleh duduk atas bantai kerana bisu dan sebagainya ni, ada unsur-unsur khurafat. Dalam masa yang sama, kewujudan pantang larang ini kerana tujuan dia, punca dia, sebab dia orang Melayu nak didik supaya bangsa dia beradab. Kan? Seperti adalah pantang larang orang ni, yang dia buat tujuan dia tu supaya beradab. Saya kita bawa contoh. Dia tak ada percaya benda-benda, tapi dia saja buat benda tu, ajak benda tu, larang benda tu kerana nak bagi anak cucu dia beradab, berakhlak. Maka dia buat pantang larang tu. Kan? Okey. Jadi kalau pantang larang tu, kita kena ingat hukum.
Kalau orang tanya apa hukum pantang larang, apa hukum ikut pantang larang, percaya pantang larang, apa hukum dia? Kalau punca pantang larang tu ada kaitan dengan khurafat, haram lah. Memang kena langgar. Tak boleh dibuat. Tapi kalau tak ada sangkut paut dengan benda khurafat, baguslah. Seperti orang Melayu ni, dia pantang kalau makan tak habis, kan? Pantang dia adalah tak boleh tinggal bunga pinggan lah, apalah, dia mesti habis. Dia adalah dia punya pantang dia, tak bagus lah, kan? Kerak nasi ni apa semua sagi dia adalah buat pantang-pantang dia semua ni, kan? Kira itu baguslah. Makna yang tu tak ada kaitan dengan khurafat, kan? Okey. Jadi secara umumnya pantang larang ni dia masuk dalam bab adat. Adat dari sudut hukum harus dilakukan. Pantang larang ni adat lah, adat orang Melayu. Jadi adat orang Melayu, pantang masuk rumah pakai kasut. Orang Melayu dia cukup pantang benda tu, dilarang masuk rumah pakai kasut. Sebenarnya dari sudut hukum tak ada masalah. Dari sudut Islam tak ada masalah pakai kasut masuk rumah. Bahkan bukan kata masuk rumah, masuk masjid pakai kasut pun tak ada masalah. Sebab kita ada cara macam mana nak cuci kasut. Sahabat tanya dekat Nabi, macam mana nak cuci kasut? Nabi kata tanah yang depan tu cuci kotak yang belakang. Dan memang sahabat masuk pakai kasut. Tapi yang kita biasa duk pi buang kasut nak masuk mana-mana tu adalah kerana pantang larang atau adat budaya orang Melayu. Benda tu macam mana? Okey ya. Pasal dia ada kaitan dengan kebersihan. Dan dia tak ada kaitkan kalau pakai kasut rezeki tak masuk ke. Dia tak ada kepercayaan mistik tu, jalan lah. Dan Islam pun kalau benda-benda yang bersih ni memang dia sokong. Kan? Okey. Nampak? Jadi yang tu secara umumnya. Kan? Contoh. Ni tuan-tuan mungkin biasa dengar. Pasal dia ambil ni daripada kalangan orang Melayu. Dia kajian ni di Malaysia, bukan di Indonesia. Dilarang orang lelaki minum air kelapa dalam tempurung kerana kesannya dibenci orang. Kalau tuan-tuan kata tak pernah dengar, tuan-tuan kurang Melayu. Pasal ni kajian. Kami tak pernah dengar. Bukan tak pernah dengar tu kerana tak ada, kerana kita tu betul kan Melayu. Dilarang diletakkan nyiur gading ditanam di hadapan rumah kerana dipercayai penghuninya akan meninggalkan rumah tu. Ini dia ada sentimen khurafat ni. Kan? Okey. Dan antara yang paling banyak pantang larang dalam penanaman padi, kerana orang Melayu berpegang dengan satu roh yang disebut dengan semangat padi. Ini dipanggil kaitan dengan semangat padi ni, adalah pantang larang dia, kan? Perkara apa yang boleh buat. Semangat padi ni setan lah. Kan? Jadi orang Melayu tu pasal itu dia akan ada kenduri, dia akan ada buat apa-apa di padi, sembah padi macam kita tengok dalam apa tu, dalam setengah tarian tu kan. Okey. Nampak? Orang lelaki dilarang makan dengan tidak bersongkok kerana orang yang melanggar pantang larang ini bininya akan mati. Ini khurafat ni ada ni. Kan? Ada. Maknanya dia kena makan tu dia kena bertutup, bersongkok. Kan? Dia sebab dia bila dia turun ke masyarakat, dia buat kajian, tanya orang tua-tua apa orang Melayu kan. Ini antara yang tak boleh, kan? Yang ni yang popular lah. Seperti orang Melayu berpegang sekiranya ada biawak melintas, ni masuk dalam kajian universiti ni, maka itu adalah alamat sial dan tidak baik. Nampak?
Okey. Dan ada juga orang Melayu, dia dalam pantang larang dia seperti yang disebut, seperti dilarang duduk di atas bantal kerana ia akan menghasilkan bisul. Ini khurafat lah. Sebab bisul ni penyakit mudarat lah. Dan kita kena faham bahawa lai yadur, tak boleh memberi mudarat apa benda sekalipun melainkan dengan izin Allah. Macam kita percaya makan ubat, kita tak yakin pada ubat tu, kan? Tapi untuk kita kaitkan bantal tu boleh memberikan satu benda yang tak elok, ini macam kita percaya dengan tanda bewak tadi. Tapi orang Melayu, tujuan dia bukan kaitan dengan khurafat. Tujuan dia tu tak maulah bila duduk atas bantal, tak elok lah bantal ni kepala. Tetapi bila dia salah kait kesan tu, ini yang rosak tu, kan? Kalau dia nak kata benda lain tak ada kaitan dengan bisu ke apa, tak mungkin kita boleh terima, kan? Dan akhirnya orang Melayu akan percaya apa? Duduk dia kena bisu. Dua orang cukup, dia akan pegang bantal tu, dia ada kuasa. Ini macam Tok Pekong, tak jauh beza. Mana? Dan orang Melayu dia takut nak duduk. Dari sudut hukum haram ke tidak? Setengah budaya dia memang duduk atas bantal. Cuma orang Melayu dia nak explain, kata tak elok ni tempat orang tak kepala. Lagipun benda bantal ni harta, duduk sekali duduk ke jahanam, duk kena jadi beli duduk atas ni. Tapi dia tak boleh nak explain macam tu, dia kaitkan dengan benda-benda macam ni. Okey. Kan? Dan antaranya orang Melayu juga larang supaya bersiul. Larangan bersiul. Tak boleh bersiul. Kerana sesiapa yang bersiul akan mengundang sial ke dalam rumah. Kan? Tujuan dia siul ni perbuatan samsing. Yang bersiul ni samsing. Jadi dia tak mau bagi anak cucu dia bersiul. Dia kata hang bersiul lah, sekali jadi petaka apa? Dia kaitkan. Dia kaitkan. Ada juga pantang larang orang Islam yang selari dengan Islam. Seperti dia kata apa? Orang yang melangkah dengan kaki kanan, maka hari dia baik. Tapi dia tak berapa cermat sikit lah. Sebab keluar dengan kaki kanan ni sunnahnya tak ada kaitan dengan sial apa pun, kan? Cuma benda tu perbuatan yang baik. Tapi dia kaitkan melangkah. Pasal tu kita kanan-kanan ni kita kaitkan dengan benda yang baik. Kita main-main orang duduk tengah makan, langkah kaki kanan, kan? Yang ni tak ada masalah. Kerana memang sunnah pun, kata Aisyah, kana nabi yu'jibuhu at-tayammun. Adalah Nabi ni, kata Aisyah, dia amat ta'ajub dengan belah kanan. Fit tarajjulihi, fit tana'ulihi, wa fi kulli sya'ni. Pada keadaan dia nak bersikap, dia nak pakai kasut dan semua urusan dia belah kanan. Jadi orang Melayu ni dia suka kanan, kan? Dan memang orang Melayu adat dia bagi belah kanan, ambil belah kanan. Ini memang sama dengan sunnah. Itu tak ada masalah, kan? Tak ada masalah. Seperti hormat orang tua. Walaupun Islam tak suruh tunduk tu, lalu belakang nah, itu tak ada dalam Islam. Perlu tak minta izin lalu belakang nah? Tak ada. Ni lalu belakang ni sekali jet apa tau? Lalu belakang tak abang. Ni lalu belakang ni. Tapi orang Melayu dia tu adab dia, tak boleh lalu. Dia macam tak apa, tak ada masalah. Pasal roh dia tak beriman orang yang tak hormat orang tua. Jadi apa-apa yang orang tua, yang orang Melayu larang ni, seperti tunduk, jangan bercakap, orang tua-tua bercakap, sebenarnya tak ada masalah. Tapi hukum tak apa. Orang Melayu tak boleh. Contoh, orang tua-tua bercakap, budak-budak macam masuk campur. Dalam Islam tak apa. Kalau orang tua-tua tu bercakap, contoh, naik nombor awam mai. Budak tu kata, nombor ekor ni ustazah kata haram. Nyampuk apa? Masuk.
Benda tu tak ada masalah dari sudut hukum. Tapi orang Melayu, contoh, orang Melayu anggap benda tu tak elok. Tak elok pada pandangan Melayu, tak semestinya tak elok pada pandangan Islam, kan? Okey. Jadi benda-benda tu kita kena ni. Dan pantang larang orang Melayu yang tak ada kaitan dengan apa-apa. Tapi bagus. Seperti pantang orang bersalin 44 hari. Saya duk heran tengok depa kata kena pantang 44 hari, hok ni tak boleh makan, hok ni tak boleh makan. Tapi kalau kita tengok belungguk lagi orang yang tak pantang, tak ada masalah pun. Orang putih pantang. Orang putih tak ada reti nak makan lada, ikan keri ni, makan terkedarah habis ya. Tapi depa okey ya. Kan? So orang Melayu ni, hok ni tak boleh makan, hok ni tak boleh makan. No problem kalau dari sudut kesihatan. Orang Melayu dalam kesihatan, kuning, contoh kuning. Kuning orang Melayu banyak amalan orang Melayu yang berkaitan dengan kuning, kalau kita tanya daripada doktor sebenarnya tak bagus. Contoh orang kita, kalau demam dia suka kelumui, dia suka selimut, tu sebenarnya bukan bagus, tu lagi tak bagus. Kelumui ni lagi tak bagus. Dia bila kita demam, kita kena buka, kena mandi, kena bagi sejuk. Pasal tu pergi di hospital dia jual ya. Kita demam, kelumui lagi. Bagus, berpeluh. Itu bahaya. Tapi pasal itu kita kata, kadang-kadang kepercayaan ni bukan atas ilmu, atas ikutan. Kan? Nampak? Okey. Tapi yang pantang larang orang Melayu bab beranak tadi tak apa. Dan sebenarnya orang Melayu pantang tu pun bagus, memang ada kaitan dengan kesihatan. Tapi cuma jangan anggap langgar tu macam buat benda haram. Kan? Nampak? 44 hari tu baguslah. Tapi kalau dia takat 20 hari, kan? 20 hari dia dah langgar pantang. Tak ada masalah. 44 hari ni tak ada hadis pun. Tapi tak apa dah kalau nak ikut 44 hari. 440 hari pun tak apa. Tapi ikut laki dia demam. Okey? So kita tengok sikit. Kita tengok sikit contoh pantang larang yang perlu diambil perhatian. Seperti orang Melayu ni banyak adat-adat dia ni berkaitan dengan adab saja. Berkaitan dengan adab. Tak ada masalah. Tuan-tuan saya nak tegaskan, tidak ada masalah dengan adat orang Melayu. Seperti orang Melayu dia cukup pantang bercakap ketika makan. Tak apa, tak payah bercakap. Dah kita tahu kata Tok dengan Tok Wan dengan orang tua-tua ni dia cukup pantang bercakap waktu makan. Kita jangan bercakap. Tetapi jangan anggap benda tu haram. Sebab tak ada hadis. Bahkan Nabi bercakap. Nabi makan cuka. Tengah dia makan tu dia kata sebaik-baik makanan cuka. Waktu dia habaq tu tengah makan. Dalam hadis Bukhari Nabi makan daging, kemudian Nabi baca hadis macam kita baca di Padang Hok tadi, pagi tadi, kan? Sahabat kata Nabi makan kambing, kemudian Nabi kata, hampa tahu tak siapa yang dapat syafaat paling besar? Dia tengah duduk berceramah tu waktu makan. Tapi kalau kita tahu kata orang Melayu jenis tak suka, tak payah cakap. Jangan kita pergi duduk cari pasal, kan? Kononnya nak habaq kata tak apa. Tak payahlah kita melawan arus, kan? Benda-benda macam ni tak payahlah, kan? Okey. Contoh antara yang patut diperhalusi semula. Ini kita bawa banyak contoh-contoh. Asasnya macam tu. Sekiranya ada kaitan dengan khurafat, i'tiqad, tak boleh. Tapi kalau semata-mata untuk tarbiyah, mendidik, mengadap atau mengajar akhlak, ataupun untuk tidak ada kepercayaan, okey. Kalau tak ada kepercayaan apa-apa, tak apa. Jangan duk kait dengan kepercayaannya. Seperti perbuatan membasuh kaki kakak pengantin perempuan di hadapan orang ramai. Ni dalam adat langkah bendul. Ada juga orang pegang yang ni, yang tak boleh ni, pegang sampai pi ke satu tahap macam haram. Tak boleh menikah lagi kak, tak boleh menikah. Oh, ini tak boleh lah, kan? Kalau dia kata hang bagilah kak hang menikah dulu, kan? Lepas tu hang nak menikah. Dia kata kak tak ketahuan hala punca ni, saya dah ada calon. Tak apalah, okey lah. Tapi kalau sampai
Hang ada calon, tak ada calon, lagi kau hang tak menikah, hang pun tak boleh menikah. Kalau hang menikah, tak lama. Apabila dia pergi kepada pemahaman tu yang salah. Yang orang Melayu dia sekadar dulu dia tak mengaji, memang dia pegang benda ni kan. So untuk nak buang sel tu, oleh kerana dah langgak pantang, bila langgak pantang dia ada kafarah pula. Nak buang, sebab orang Melayu dia buat pantang tu, kita kata dah asalnya kerana sial ni. So bila dia langgak pantang, maknanya dia akan kena sel, dia akan kena benda tak elok. Melanggar daulat kena tulah, melanggar pantang ni dia akan kena sial kan? Jadi dia nak buang sel ni, dia ada buat lah upacara-upacara ni. Seperti nak buang sel ni, masa menikah tu kakak pengantin perempuan tu dibasuh kaki dia di hadapan orang ramai. Ini sebagai satu penghormatan untuk dia. Dan kakak yang izin kaki dia dibasuh menunjukkan dia redha dan restu untuk dilangkah bendui. Tu dia. Ni okey. Demikian juga seperti amalan membasuh kaki di tangga pintu ataupun menghadiahkan pakaian kepada kakak pengantin perempuan dalam upacara adat langkah bendul. Tapi tak apalah kita kata kalau tak ada apa-apa i'tiqad. Pasal apa yang hang pergi bagi baju kat kau hang? Sialah kita menikah, dia orang duk tanya pasal apa tak menikah, kita bagi dia seronok sikitlah, bagi hadiah. Okey. Sebab kalau tuan-tuan tengok, Hindu memang ada upacara kaki-kaki ni. Hok nak makan kaki apa semua ni memang Hindu kuat. Depa dengan kaki ni kan, memang. Nampak? Okey. Orang Melayu ni bukan takat apa dia ni, saya sebut sikit kan, belunjuk ni pun ada. Jangan duk belunjuk, jangan duk tidur dulu tu. Tak elok tu. Ini antara benda yang bahaya kan. Okey. Juga yang ni tuan-tuan kena tengok. Sebab itu setiap pantang larang kita kena tanya sebab apa. Tuan-tuan kena tanya sebab apa. Pasal apa mak awak nak kena buat lagu ni? Kena tanya. Kalau mak dia kata ni adab, tak ada kaitan apa, tak apa. Tapi mak dia kata, yang ni kita kena buat. Kalau kita tak buat jadi tak elok. Yang ni yang kita tak mahu. Okey. Amalan masyarakat Melayu dalam ketika mana mereka mengandung dan melahirkan anak. Dan satu lagi amalan yang baru ditemui oleh sahabat saya yang baru dapat anak ni, dia panggil amalan pelepas. Amalan pelepas ni, lepas perempuan tu beranak, dia ada satu amalan pelepas. Dia nama dia pelepah. Apa yang dia buat memang khurafat lah. Dia adalah ambil benda-benda tertentu dan sebagainya kan. Okey. Seperti melenggang perut ataupun kirim perut. Untuk tujuan dia, yang ni memang jelas salah. Untuk menentukan kandungan bayi dan ramalan tarikh bersalin dan menghalau setan. Biasa buat lenggang perut. Ini memang dia ada kepercayaan hantu setan. Dia punya susur galur dia memang daripada Hindu lah. Di belah Kedah sampai sekarang ada. Dia akan balik buat perut bapa tau. Dia bukan boleh buat ni, dia perut bapa tu dia kena balik buat. Masih ada orang yang buat, dan dia kena ada tekong ketului yang buat. Tapi di Perlis rasanya tak ada kan. Kalau ada hari kita kena bagi nasihat lah kan. Barang-barang yang digunakan, perut enam. Dia sebut ni perut enam. Perut enam. Okey. Barang-barang yang digunakan, seperti mana yang dalam kajian 7 helai kain yang berlainan warna, segantang beras, sebiji nyiur. Biji nyiur. Beberapa urat benang mentah, sebatang damar, sedikit minyak kelapa, minyak urat sedikit lilin, satu tepak sirih yang lengkap berisi kapur dan sebagainya, dan wang pengeras RM25 suku diletakkan di dalam tepak. Ini yang kita panggil kajian universiti ni. Dia pergi detail pada benda tu, dia pergi tengok benda tu, research tu kan. Yang ni memang khurafat lah. Dia RM25 suku tu, apa suku-suku tu dia ada. Setiap
benda tu dia punya sebab tersendiri. Yang ni yang bahaya, kan? Si suami tak boleh menyembelih atau membunuh binatang, dilarang duduk di muka pintu. Ni laki yang bini dia duduk mengandung lah ni, macam saya ni, tak boleh lah ni. Duduk di muka pintu, tak boleh menyembelih dan membunuh binatang, kan? Tak mengandung pun memang tak sembelih. Dilarang duduk di muka pintu kerana orang yang berbuat begitu susah melahirkan anak. Yang buat laki dia, yang payah beranak bini. Ini kita kena buat. Dan dia ada pula yang disebut dengan kenan, iaitu perbuatan mencederakan binatang, memberi kesan kepada anak. Ini tak ada kaitan. Kan? Hak jenis kaki mengai ni demam lah sikit. Dia tak boleh mengai. Satgi rabik mulut pasal dia pergi mengai ikan puyuh tu rabik. Anak dia nanti rabik. Yang ni khurafat. Ini tak boleh, ya? Orang yang mengandung dilarang duduk di atas tanah kerana dipercayai orang yang melanggar pantang tu mengandung, dia pergi duduk atas tanah, pergi duduk bawah. Pergi duduk bawah, jangan duduk bawah, duduk atas. Pasal apa? Terlekat uri ketika bersalin. Tidak, ni kita bongkar ni. So kita mau benteras benda-benda ni, kita nak kena tebas habis. Pecerah bang orang Melayu yang ada. Dia tak bagi duduk bawah tu sejuk, tak apa lah juga kan. Duduk di atas. Orang mengandung duduk di atas. Ni yang memang. Antara pantang orang mengandung tak boleh turun ke tanah, takut disampuk jembalang tanah. Tapi dia tak sebutlah macam tu. Dia kata jangan bagilah ni bini hang duk turun ke tanah sangat ni. Ni kalau nak pergi mana-mana pun masuk terus dalam kereta, jangan duk pergi rata-rata. Dia tak sebutlah jembalang tanah. Tetapi pasal apa? Pasal tu jembalang tu. Kan? Nampak? Cantik orang Melayu ni. Jangan, tidak boleh menakik-nakik. Takok ni tak boleh. Jangan. Waktu mengandung ni jangan duk takok. Kan? Takut cacat anggota bayi. Dah memang pok tu balok. Dia suka pantang larang ni kan. Tak boleh tertawa atau membenci. Maknanya dia tak boleh duk gelak, tak boleh duk lak, tak ketawa hala lah kalau bini tu duk mengandung. Saat ni kenan ke anak tu, kata si tu yang sambil duk kena rokok daun. Kepada si laki tu. Kan? Ini antara benda yang syirik lah. Kan? Okey. Ketika melahirkan anak, last kita ambil. Ketika melahirkan anak. Jadi saya nak bagi point saya tu tentang benda-benda yang kaitan dengan tu lah. Banyak lah kalau tuan-tuan nak soal kan. Seperti orang Melayu ni bila dia dah bersalin, apabila dah bersalin, panggillah bidan dan sebagainya. Suami mesti berada di luar daripada bilik bersalin. Ini pantang, tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Kan? Ini tak boleh masuk. Kalau masuk ni dia jadi pelik lah. Dia melanggar pantang. Adalah dia punya sial tu. Okey. Ibu itu digalikan lubang kira-kira 30 cm. Diisikan duri mengkuang atau duri salak atau ekor pari atau sarang lebah atau jala buruk atau anak patung atau rumput pahit. Korek dah bersalin tu, korek 30 cm, buhlah menatang-menatang tu dalam lubang tu kambui. Kan? Diletakkan juga rotan dan juga nyok yang dikukung. Diletakkan juga tempurung secara tergantung di pintu atau tingkap rumah. Tujuannya menghalau hantu daripada mengganggu ibu yang baru beranak dan anak yang baru bersalin. Kerana dia akan datang menghisap darah nifas yang mengalir ke bawah lubang rumah. Tu dia. Ini dia panggil jerangkung ke apa? Jadi ada ni dia korek pasal dulu beranak dia rumah kan, darah keluar mai, hantu mai duk sap. Jadi dia gantung apa semua. Tapi lah ni dia mungkin tak ada lah kan. Tapi ada juga seperti praktik-praktik penangkal. Tahu penangkal? Penangkal ni azimat lah. Seperti Yasin. Dibuat balut, diletak bawah bantai, diselik di atas ndui. Ni tujuan-tujuan dia. Baca ada. Tapi dijadikan sebagai tangkal. Kan? Balut kain kuning, ambil Quran Yasin kecil-kecil tu balut, selik di
para ke di alang ke. Kan? Dia Islamik lah sikit, tapi khurafat siapa tu juga. Kan? Nampak. Okey. Yang duri tadi ni nak halau setan lah. Itu dia panggil pendinding. Kan? Nampak? Okey. Itu antara contoh sahaja. Banyak yang dia bawa. Masuklah dalam kematian, perkahwinan, persandingan dan sebagainya. Termasuk dalam bab-bab kubur. Tapi poinnya mudah ya. Poin dia, selagi mana adat itu tidak dipengaruhi oleh unsur kepercayaan khurafat yang bermaksud kalau dilanggar boleh membawa petaka, maka Islam tak ada masalah dengan adat itu. Tapi kalau dianggap melanggar pantang itu boleh menarik petaka, menyebabkan berlakunya bencana, itu sudah ada hubung kait dengan akidah, maka yang tu haram lah. Jadi apa pun yang dipesan, dipetua, diajar oleh orang tua-tua tak salah untuk diambil dan diamalkan. Tetapi mesti dilihat al-asl, kaedah dia al-asl fil adah ta'lil. Asal pada adat ni mesti diketahui sebab apa. Dia beza dengan ibadat. Ibadat tak boleh tanya. Adat kena tanya. Dia beza. Asal pada ibadah, al-aslu fil ibadah ta'abbud. Asal pada ibadah jangan tanya. Pasal apa lohok 4? Jangan tanya. Pasal apa puasa 30 hari? Jangan tanya. Pasal apa subuh 2? Jangan tanya. Yang tu tak boleh tanya. Pasal apa perempuan haid tak payah semayang, tak payah ganti puasa, tak payah puasa tapi kena ganti. Tu tak boleh tanya. Tapi asal pada adat kena tanya. Pasal apa mak tak boleh? Pasal apa mak tak boleh? Pasal apa tak boleh? Pasal apa tak boleh? Pasal apa tak boleh? Kena tanya. Sebab kita bimbang dilarang itu kerana kepercayaan khurafat tadi. Okey. Itu sahaja secara ringkasnya tentang poin-poin penting yang kita boleh ambil. Okey. Oleh kerana masih lagi belum azan kan? Tak masuk kan? Saya nak pergi pada soalan lah. Okey. Okey. Bang lah pula. Tak apa, kita bagi laluan pada azan dan saya bagi ruang tuan-tuan sementara duk jawab azan tu, fikirkan soalan. Lepas tu kita buka terus pada sesi soal jawab. Okay, bismillah.
Okey, yang ni pun kita dah ulas. Sebelum saya nak jawab itu, saya nak jawab sikit. Apakah perbezaan di antara hibah dengan faraid lah? Kan? Dia soalan berkaitan dengan harta faraid. Dia pertama tuan-tuan kena faham, hibah ni hadiah. Hibah ni hadiah. Hadiah. So pagi tadi saya duduk bincang dengan 2-3 orang sahabat. Beza hibah ni dengan faraid dan sebagainya, pusaka ni, dia hibah ni macam ni. Hibah ni dia kawan tu tak mati lagi, dah tukar hak milik. Maknanya dia dah serah dah. Itu dia panggil hibah. Tuan-tuan nak bagi ke anak tuan-tuan, hibah ni dia tak ada hak. Dia tak ada hak. Banyak mana nak bagi ikut lah. Tapi syarat dia kena tukar terus. Makna kalau nak bagi tanah, nama tu kena tukar terus. Yang tu baru dia nama hibah. Maknanya serah terus. Banyak mana ikutlah kita nak bagi banyak mana. Tak ada, dia tak ada bahagian macam faraid. Dia tak ada takat 1/2, 2/4 ke 1/8. Dia tak ada. Dia ikut kita pasal hak kita. Yang ni siapa yang berhak pun tak ada ditentukan siapa. Siapa-siapa pun boleh kita nak hibah ni. Hibah pada orang boleh, hibah pada Baitul Mal boleh, hibah pada siapa-siapa. Hibah. Tapi syarat dia kena transfer. Dia wasiat lepas mati. Wasiat lepas mati. Macam faraid lah. Wasiat dan faraid ni berkuat kuasa lepas kawan tu mati. Wasiat ada hak, ada wasiat, ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Ada kadar dia banyak mana. Itu wasiat. Macam faraid. Faraid ada kadar dia, ada hak boleh terima, ada tak boleh terima. Hibah tak ada benda ni. Siapa nak bagi pun tak apa, nak bagi banyak mana pun tak apa. Sebab dia berkuat kuasa ketika kawan tu hidup lagi. Contoh macam kes saya sembang bagi tadi dengan Haji Razali ni, dia kata kalau contoh macam ada anak angkat. Contoh ada anak angkat. Anak angkat tak ada bahagian dalam faraid. Tak ada bahagian. 1/berapa tak ada. 0/0. Maka nak bagi tu kita kena bagi dalam bentuk wasiat. Kita boleh bagi dalam bentuk wasiat. 1/3. Kalau ada 3 relung, bagi 1 relung. Takat tu ya. Yang 2 relung lagi pi mana? Saya bukan ada anak lain dah. Anak angkat tu seorang lah. Dia akan ada waris lain. Dia bukan anak saja. Bini, pak, mak, abang-abang apa kebala lagi tu. Banyak waris. Kan? Okey. Tapi kalau dia tak bagi wasiat, dia boleh bagi dalam bentuk hibah. Makna tukar siap-siap, tukar. Cuma masalahnya yang jadi bagi tadi ni, anak angkat tu pi mati dulu. Mati ni kita tak boleh tahu kan. Dia tak ada anak, so dia ada anak angkat. Dia setelah transfer dah, dia telah bagi dah harta dia tu, hibah. Tukar dah. Betul dia jadi hibah tu. Ada orang hibah tapi tak tukar. Dia bukan hibah. Itu dia panggil helah. Dia tukar lah. Masalahnya bila anak angkat tu mati, harta tu dia tak patah balik kat dia tau. Lepas tu pi mana? Pi kepada waris anak angkat tu. Kalau anak angkat tu anak dia bela, anak angkat tu mesti ada pok. Takkan nak main kok buluh betung. Anak hang ni main mana? Tak ada pok ke? Tak ada. Dia keluar daripada mentarang. Dia mesti ada pok mak. So pok mak dia berhak pasal itu harta anak dia. Kawan tu nak ambil cara macam mana? Tak boleh. Sebab dia pok angkat tak ada bahagian. Pok Kediri dah bahagian. Kan? Jadi dia jadi sedekah. Nayo no, tak nayo, insya-Allah tak nayo. Pasal dia akan jadi sebagai satu saham akhirat lah, kan? Okey. Nampak?
dia macam ni. Kalau hibah ni dia kena prosedur betul ya. Tukar nama. Dia kalau kata tanah tukar nama. Kalau duit kena serah terus. Dia nak serah terus. Maknanya dia tak pakai mulut. Dia kata ni saya nak bagi contoh saya lah. Saya nak bagi kat ustaz ni. Bagi terus. Mau mai saja. Esok petang saya ambil. Nanti lu bagi saya sakit lu kau. Itu tak payah. Tak payah duk abang ni. Tak payah duk sebut. Mau nak bagi terus. Itu baru hibah. Dia wasiat. Wasiat ni dia memang kena ada saksi. Pasal apa? Okey, dalam Islam dia ada kaedah tau. Dalam hadis Nabi kata wal bayyinah apa dia ni? Bukti ni wajib. Nabi kata kaedah dia orang yang dakwa tu dia kena buat mai bukti. Makna dakwa ni orang yang menuntut dia kena buat mai bukti. Wal yamin liman angkar. Tapi orang yang dia tak mau bagi dia bersumpah cukup. So kalau saya nak pergi tuntut harta siapa-siapa, bukti tu di atas tanggungjawab saya. Dan kalau saya tak bawa bukti, tak ada surat, tak ada saksi, tak ada apalah, keluarga yang dituntut tu tak wajib bagi. Dia tak payah bagi. Tak berdosa, tak salah pun. Dia kata saya ingat saya tak bagi kot. Tapi Pak Hang memang nak bagi. Pak Hang dah sebut bukti, bayyinah. Nabi kata bayyinah. Bukti, keterangan. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Orang yang dituntut tu tak perlu ikut. Sebab Nabi kata kesan dia apa? Kalau setiap orang yang tuntut kita kena bagi, maka orang akan menuntut benda yang kita tak jangka. Jenuh. Tu. Jadi setiap cakap mulut tak pakai dalam Islam. Mudah fahamnya setiap cakap mulut tak pakai. Pasal Nabi kata wal bayyinah limanidda'a. Al-mudda'i, orang yang didakwa, orang yang mendakwa tu dia yang kena buat mai bukti. Okey. Kalau tadi dia anak heboh katakan dia duduk. Ada anak angkat seorang. Tapi yang sebelah dia sendiri yang anak heboh dia ada buat waris yang akan menerima. Sebelah lagi-lagi yang ada angkat dia lah. Tuan hibah tu. Ya. Okey, tuan hibah tu dia boleh bagi sebanyak mana yang dia nak bagi. Sehingga kan dia tak ada apa pun tak apa. Jadi yang waris dia tu tak ada apa. Dia sebab dia macam ni. Harta kita berhak untuk kita tasarruf, dia panggil. Kita nak urus macam mana, itu hak kita. Ketika hidup sihat, macam saya ni nak guna banyak mana, nak perhabis lagu mana, nak bedak lagu mana, hak mutlak saya. Ni abang jangan boleh duit pencen ke, duit apa, duit hadiah ke, ni duit perhabis ni, ingat anak-anak kita. Oi, duit aku tinggal sikit kat depa. Itu kita fikir lain. Tak apa, tak ada masalah. Dia cuma tak boleh buat lagu tu, menafikan hak waris ni ketika mana dalam keadaan nazak. Sebab bila dia sampai, Nabi sebut bila sampai waktu ihtidar, waktu nazak tu, dia nak beda apa pun tak sah lah. Duk ni bagi kat ni, tak boleh. Pasal apa? Nabi kata waktu tu dia sudah tak memiliki benda tu. Harta tu dah jadi hak waris. Bukan hak dia dah, hak waris. Yang tu dia tak boleh nak beda ikut suka. Tapi waktu sihat apa semua ni, kan? Macam tuan-tuan nak pergi beli ke apa ke, nak buat rumah ke apa, ada pernah panggil anak-anak bincang? Nikah ada panggil? Tak tahu balik mai tengok ada dah. Kita tak pernah. Pasal apa? Pasal duit kita. So tak ada masalah. Okey. Dan satu lagi, bila dia mati, dia tak boleh wasiat lebih daripada kadar 1/3. Hibah dah tak ada lah wasiat. Kalau macam contoh Ustaz Hashim sebut tadi, katalah dia bedok habis, mahkamah akan kumpulkan balik
hanya setakat satu bahagian saja. Yang lebih-lebih tu batal. Anak-anak pergi tuntut ada lagi bayang, oh depa kata tak ada dah, sepoang semua dah bedak habis dah. Tak. Tak sah. Pasal dia dah lebih limit. Yang berkuat kuasa lepas mati ni dia tak boleh ikut sewenang-wenangnya. Kan? Tapi kalau kata dia memang takat 1/3 okey, lebih pada 1/3 dia kena balikkan pada waris. Okey. Satu soalan lagi. Apakah pula pandangan tentang kepercayaan tangkap gambar 3 orang? Mati dulu yang tengah. Okey, dia sebenarnya tuan-tuan, yang ni termasuk dalam pantang larang mengarut yang kita tak boleh pegang. Sebab ajal maut ni Tuhan dah tulis. Tak ada kaitan dengan tangkap gambar. Tapi saya bimbang, selepas Tok Bomo tu hempuk buah nyok, hujan. Yang ni yang kita bimbang. Tuan-tuan saya tak bimbang, yang duduk tepi-tepi kepala batah Kuala Perlis ni. Mereka tengok hempuk-hempuk ya, hujan di Ipoh, di Shah Alam, banyak melaporkan hujan. Berlaku selepas upacara tu. Ini kita bimbang ni istidraj. Dia panggil istidraj. Ya. Sebab tu saya takut juga. Tadi kau pergi tangkap 3, mati yang tengok tu. Kan? Jadi orang mula pegang lah. Dan memang ada orang pegang. Tunggu dulu, masuk dulu. Yang ni tak ada. Tak ada. Kan? Yang macam ni memang atas i'tiqad yang salah. Okey. Lain? Ada? Ya. Percayaan juga orang untuk. Malam Jumaat ni nasi dalam puyuh. Kena tinggal sikit. Sebab roh tu akan balik. Yang ini mengarut. Ini kaitan dengan tu. Senangnya bila berlaku kematian, roh tu kan pergi ke mana? Abang kumpul ke mana? Dia macam tu lah yang banyak orang tanya saya. Banyak sungguh. Dia kata, betulkah bila roh mati kita tak boleh masuk atas rumah si mati? Ni benda-benda yang saya dapat. Tak boleh masuk atas rumah si mati. Ayak kena tuang, semua kena tuang. Gambar-gambar semua kena kalih. Baju-baju si mati semua kena basuh lain. Saya pun tak tahu main mana ni. Dalam kitab mana ajak macam ni? Apa sumber dia? Sampai nak menyusu anak pun tak boleh. Turun ke tanah pergi menyusu. Macam menyusu ni bagi makan lah. Tak boleh masuk. Betul ke tak boleh masuk atau rumah orang mati? Yang adanya bukan tak boleh masuk. Kita bawa main makanan. Bukan bawa main makanan tu larang. Boleh tak masuk? Kebulok lah kalau tak boleh masuk. Tak ada nas. Tak ada dalil. Lepas tu ayat-ayat kena tuang lah. Ayat-ayat tutup tak apa, ayat-ayat buka tak boleh. Ada pula. Ni pun tak ada dalil, tak ada nas. Kan? Ruh dia pergi pada alam barzakh. Surah Al-Mu'min ayat 100. Dia pergi alam barzakh. Selesai. Kan? Dia tak ada kaitan. Kan? Ini antara benda-benda amalan sebab mati yang kita tengok kadang-kadang orang Melayu ni dia buat. Okey. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan ni taklah tercampur dengan khurafat, kan? Masih tuan-tuan semua.